Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, pengerusi serta barisan kepimpinan masjid, barisan kepimpinan masyarakat, ashabul fadilah, para alim ulama, tuan-tuan haji dan puan-puan hajah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita yang hadir dan berada pada malam ini di dalam masjid ini dan di luar masjid dirahmati serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal amin amin ya rabbal alamin. Pertama sekali, alhamdulillah, setinggi-tinggi rasa kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Taala masih memberikan kesempatan masa, nikmat kelapangan waktu dan kesihatan, serta dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai asbab yang besar dan utama untuk kita hadir berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Malam Jumaat ni tuan-tuan, selalunya orang baca Yasin. Salah tak baca Yasin malam Jumaat? Tak salah. Salah tak baca Yasin malam Jumaat? Pun tak salah. Ada orang, satu golongan, malam Jumaat dia membida'ahkan orang yang duduk baca Yasin. Ni duduk baca Yasin malam Jumaat ni bida'ah. Nabi tak pernah buat. Bagi mereka semua Nabi tak buat. Yang ni Nabi tak buat ni. Duduk baca Yasin malam Jumaat, Nabi tak buat. Dan dia kata tak ada, Nabi tak buat. Kita kata tak apalah, hujah kita. Hang ni kita patah dengan jawapan bodoh. Yasin tu salah satu daripada surah Al-Quran. Ada tak larangan Nabi membaca Yasin malam Jumaat? Tak boleh. Tak ada baca. Benda Nabi tak larang. Duk gelin, duk apa nak buat? Ada golongan yang pertama jenis lagu tu. Ni duk baca Yasin malam Jumaat, bid'ah. Dia kata lagu tu. Mai pula satu golongan lagi. Ni hampa duk kalut nak buat ceramah apa malam Jumaat. Kau nak baca Yasin? Kok tu pula dah. Ada juga jenis tu pun. Sama ada nak baca Yasin ke, nak buat kuliah ke, nak buat ceramah ke, buat. Yang kita tak mau malam Jumaat, duk kerja tengok anugerah juara lagu, duk main dengan TikTok. Itu kita tak mau. Yang lain tu buat. Jadi malam ni syukur tuan-tuan, Allah Ta'ala pilih kita maklum-maklum untuk kita duduk dalam majlis ni tuan-tuan. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini dibalas dengan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya
Allah Ta'ala minal aminin. Sedap tak sedap tuan-tuan kita meniti hari-hari terakhir untuk bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Sekarang kita berada pada fasa-fasa terakhir di dalam bulan Sya'ban Al-Mu'azzam. Sya'ban Al-Mu'azzam. Sebab tu doa yang kita duk baca. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban. Sampaikanlah kami di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita minta. Dulu masuk bulan Rejab, Allahumma barik lana fi Rejab. Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rejab dah habis, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ulama menyebutkan bahawa 3 bulan ni Allah Ta'ala bagi sebagai bulan-bulan yang mulia. Rejab Al-Mu'azzam, Sya'ban Al-Mu'azzam, Ramadan Al-Mu'azzam wal Mubarak. Diumpamakan oleh ulama ni tuan-tuan, Rejab sebagai angin, Sya'ban sebagai awan, Ramadan sebagai hujan. Ulama menggambarkan begitu. Rejab umpama angin, angin yang menolak. Dia nak tolak apa dia? Sya'ban menolak awan. Umpamanya Sya'ban macam awan. Sampai cukup masa angin yang menolak awan, awan yang terkandung air akan menurunkan hujan yang membasahi bumi. Macam itulah Ramadan. Umpama air hujan yang akan menyimbah segala keberkatan, yang akan menyimbah segala rahmat, yang akan menyimbah segala keampunan kepada umat-umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat almarhum Tok Guru Haji Saleh Sik, dia kata apa dia? Rejab umpama majlis merisik. Sya'ban umpama majlis bertunang. Ramadan umpama majlis perkahwinan. Cantik tuan-tuan. Tuan-tuan faham ke tak ni? Faham ke tak? Kalau tuan-tuan nak suruh ceramah bab Omikron. Omikron pun dia lari lah. 1 April ni mampu pergi kat dia lah. Tuan-tuan duk fikir dia awak apa? 1 April ni dah endemik dah tuan-tuan ni. Nak buat macam mana? Negara luar endemik, face mask tak ada pakai dah. Malaysia yang kena pakai lagi. Pasal apa? Toke-toke face mask duk jual tak habis lagi. Habis dia suruh buang. Tengok tuan-tuan pun saya lemah. Kemang kecut mendatang tu. Saya jarang pakai dah face mask. Bawa duk standby dalam baju kok dia tak pergi masuk kedai baru saya pakai. Lemah. Saya lah kali mati lemah, bukan mati kerana Covid, mati kerana lemah. Dulu tak cukup satu, dia suruh bodoh. Ingat lagi dulu zaman gila. Tak cukup satu, dia suruh bodoh. Tak cukup 2, dia suruh pakai cermin tu pula. Dah macam Power Ranger dah kita ni. Saya dulu mula-mula lepas PKP pertama ke kedua tu, ada 4-5 masjid nak ceramah, dia suruh bubuh cermin tu. Nak pergi ceramah, dia suruh. Dia pelik lah Pak Long. Lah kali saya kata kalau suruh pakai cermin tu, aku tak pergi ceramah dah. Aku lemah. Kita dah lah cakap tu kan. Dia duk main. Haba tak keluar. Depan ni muka. Allah tak ada pakai. Senang. Ni tuan-tuan pun duk pakai lagi. Ni tak apalah Omikron ni dia nak balik. Dia main Delta Cron lah. Delta Cron. Kajian orang Kod Diam tu tersilap. Itu mereka kata nak main pelak Cron. Dia rupanya Delta Cron dulu. Delta kahwin dengan Omikron. Jadi Delta Cron. Mereka duduk setahun dapat anak pelak Cron. Biarlah 1 hari bulan 4 ni dia habis dah. Tak tahulah dia nak buat apa pula. Nak suruh cucuk kot mana pula. Kita tak tahulah. Biar bila tu belum. Mari kita sembang bab Ramadan tu dah. Tok Guru Haji Saleh kata Rejab umpama majlis merisik.
Kita nak menikah. Tuan-tuan ingat lagi nak menikah belum? Lah ni kita tak menikah dah. Zaman anak kita pula menikah. Kita pun tua-tua dah menikah. Anak main habak dekat mak. Selalunya anak-anak ni dia akan habak dekat mak. Benar-benar lagu ni dia tak ubah nak habak kat pak. Pasal pak punya sokongan moral korang. Dia pergi dekat mak. Kata mak. Ya. Abang rasa abang nak menikah. Ha? Oh mak dia kata bagus lah abang. Abang dah bersedia kan nak menikah? Ha, tu soalan mak. Abang dah bersedia betul-betul kan nak menikah? Soalan mak. Cuba dia pergi habaq kat pak. Abah, awak? Abang rasa abang nak menikah. Ha? Apa dia? Abang rasa abang nak menikah. Soalan pertama pak tanya apa dia? Mak soalan dia. Abang dah bersedia kan nak menikah? Tu soalan pertama mak. Pak soalan pertama dia apa dia? Ha? Tak mau kata apa? Mak kata, ha. Tanya mak. Satu. Yang kedua. Betul, Pak Long. Duit hang cukup dah. Ha, tu soalan pak. Dia tak tanya dah. Hang bersedia ke tak? Tak. Duit cukup tak? Ha, tu yang pertama anak lemah nak dengar. Serupa dengan saya nak nikah dulu pun. Abang kat abah ni nak nikah. Ha? Duit yang cukup lah kah? Soalan pertama. Ada. Ha. Ada. Spare pergi elok. Aku tambah sikit-sikit. Tak ada masalah. Yang aku tak mau sikit-sikit tambah. Ha, tu saya ingat dia kelak. Aku tambah sikit-sikit. Aku tak ada masalah. Yang masalah sikit-sikit tambah. Sebab tu anak-anak ni. Dia akan bercerita kat mak. Bagi mak yang akan injek pak. No abang, tadi Along abang dia ni nak nikah dah. Ha? Dia buat terkejut tu. Nak nikah dah. Ada orang dah ke? Ada. Tu dia kata apa? Dia kata dia nak nikah. Duit cukup ke tak? Mak, Allah yang abang ni pun. Anak tu kan? Habis. Pak pula ada sejarah hitam. Abang yang duk kira dengan anak-anak dengan janda tu dulu abang habis duit banyak. Habis. Habis sejarah hitam tu habis. Mak kunci kilas ni tak ada boleh buat apa lah. Dulu dengan janda tu abang habis duit banyak tak apa. Tuan-tuan, bila kita nak nikah, yang pertama mak kita akan buat apa dia? Dan lah ni kita. Bukan kita lah. Pak Long, Mak Long dah ada anak besar dah. Saya ada anak kecil lagi, umur baru 5 tahun. Dia Pak Long ni. Bila anak mai habaq kata dia berkenan dengan budak perempuan ni, dia nak nikah. Yang pertama, kita pi dulu merisik. Majlis merisik ni besar ke tak? Tak besar. Kopi O secawan. Biskut Mary sepinggan. Hak belah perempuan tu pun pak dia kata dengan duk goreng-goreng bihun apa aku tak jadi lagi. Kok mai tengok tak jadi. Cicah biskut Mary dengan kopi O kembang ngap. Ni macam anak-anak kita ni duk kawan tu lah, duk kawan sama-sama kerja tu. Tu dia pun duk abang kat kami kata dia duk kenal dengan anak abang. Ha itulah anak saya pun duk abang juga kata dia duk kenal dengan anak tuan. Ni saja mai tengoklah kod-kod kita ni macam mana. Dia kata elok dah ngap pula sebiji lagi, keping lagi roti tu. Elok lah, elok lah ngap tak sekeping lagi. Cerah sepinggan dia tu. Ni kita kira buat nak majlis tunang apa clear. Balik clear. Tetap tarikh pi tunang. Ajak geng masjid. Hak majlis tunang tu yang habis masa duk bantun tak bantun. Bihun goreng sampai sejuk lagu tu Majlis bertunang besar lagi daripada majlis merisik. Hajat kami hajat yang besar. Ingin memetik bunga yang sedang berkembang di taman tuan. Bunga tuan amat diminati oleh kumbang yang telah cukup usia di rumah kami. Dia panjang cerita. Saya milih bertunang ni saya cukup lemah Nabi. Nak tetap harga. Anak saya ni, dia ni lah duk tengah sambung PhD. Raitu kak dia, raitu ni SPM ya. Saya letak lebih kurang RM9,999, 9 kupang, 9 sen. Kak dia yang pertama dulu, alhamdulillah nikah. Cerai 3 kali, nikah pun 3 kali dah. Alhamdulillah.
Lah duduk ada dekat belah Kulim high tech tu. Depa ni orang Naga Lilik. Pak dia ni kampung saya Naga Lilik. Dia belah Naga Lilik dia beritahu mahal. Pasal nak lepas daripada naga tu payah tuan. Naga Lilik belum. Mau dekat Tedong Selah Lilik boleh gagah hari ni naga. Lepas tu kak dia yang nombor 2 hari tu ni SPM ni yang nombor 2 hari tu ni dia mengaji diploma apa nama bahagian keling lari apa semua tu lah. Kawan dia kata keling lari tu lah bahagian masak-masak. Bukan keling lari Pak Noi kulinari. Belah tu lah. Dia bagi pengajian bahagian tu lah keling lari tu. Diploma kita letak lebih kurang 10,000. Kita letak lebih kurang 12,888 ringgit 8 kupang 8 dik. 12,888. Ni dia ni duk tengah buat PhD, kita pun duk bincang dengan mak dia hari tu ni. Kita ambil sempena tahun lah kot no. Dia kata lagu tu kacau. Tahun ni 2022 no. Kami pun ingat 20,000 222 ringgit 2 kupang 2 duit. Budak tu duk kerja food panda jenuh hantar makanan nak dapat 20,000 tu. Sampai orang tak order pun dia pergi hantar. Orang tak order pun dia pergi hantar kawan nak menikah. Dia mahal lah. Saya dulu masa menikah, mak mentua saya letak 6,000. 6,000 tahun 2014. 6,000. 6,000 kira okey lah. Saya habaq dekat masa tu kat bini saya lah. Masa tu tak ada bini lagi. Saya kata, Tazat, dia letak apa? Dia kata dengar-dengar 6,000 lebih. Saya balas balik ke dia, tak boleh minta diskaun ni. Dia kata, ingat aku nak kucing. Dia kata, dia minta diskaun. 6,000. Nak minta kat pak tak berani. Dia kata, tambah sikit-sikit boleh. Jangan sikit-sikit tambah. Habis buat majlis pernikahan. Itulah yang sebenarnya yang kita kena buat dengan 3 bulan ni Pak Long. Kena buat apa dia? Kena buat yang pertama, kena buat persediaan sebelum nak bertemu dengan Ramadan. Allah letak dah 2 bulan sebagai persiapan hampa nak bertemu dengan Ramadan. Sebab itulah ni kita duduk pada fasa-fasa terakhir. Nabi kata apa dia? Man fariha bidukhuli Ramadan. Yang duk tunggu Ramadan nak masuk ni Nabi kata, barang sesiapa yang seronok dengan kedatangan Ramadan nak masuk, haramallahu jasadahu ala niran. Allah akan haram tubuh badan dia daripada dijilat oleh api neraka Allah. Saya nak tanya Mak Long, saya nak tanya Pak Long, lah ni kita duduk dalam golongan tersebut ataupun tidak? Golongan yang seronok dengan kedatangan Ramadan yang nak masuk. 2 tahun dah Allah Ta'ala tarik nikmat Ramadan. Tambah 20. Jangan duk sembang mendatang apa. Tak rasa apa. PKP. Ingat tak PKP? Mayang di rumah. Cukup payah. Kita dah biasa jadi imam lohok ngasak. Sekali bukan dekat maghrib, tarawih. Oh tuan-tuan, seksa ya Allah tahun tu lah, seksa. Dengan saya duduk di rumah kita lah tok bilai ma'bud ta'bud. Bini saya orang perlih. Kita pun fadlan min Allah wa ni'mah wa maghfirat. Dia kata dia baca awak apa tu bid'ah. Oi, kata Bini saya orang perlih, orang panggah. Dia kata duk baca apa dia mayang sudah lambat. Kalau nak pergi mana, bukan nak pergi mana. Dia kata lagi nak tengok cerita Tamil pula. Kita lah no. Allahumma salli ala Muhammad. Dia sebut selu-selu, tak ada feeling. Kita sebut, kita jawab. Sallallahu alaihi. Bini saya kata, abang, kita dua yang duduk tempik derah-derah tu apa? Aku tak boleh. Mau tak bunyi yang tu, tak steam sembahyang tarawih. Oh, kacau belum? Tak ada ma'bud ta'bud tu, feeling lari tu. Dia kena tak? Lah, tanda lupa, 20.
Allah Pak Long jadi imam, cucu merangkak masuk dalam kain tu. Tahun tu lah. Cucu balik mai daripada Setiawan, Perak. Gaya nak balik kena lockdown. Duk ingat 2 minggu ya, lepas 2, lepas 2, sampai kita tak nak tunggu dah zaman tu. Perutusan Perdana Menteri, dengar tu. Pihak kerajaan mengkaji. Dia duduk abang, Tan Sri Mahyudin duduk abang tu. Mengenai indeks jangkitan COVID-19. Oleh itu, Kabinet telah bersetuju atas nasihat daripada Menteri Kesihatan untuk melanjutkan lagi perintah kita menatang. Lambah lagi 2 minggu. Duk ingat habis dah 2 minggu. Ayat tu lah duduk depan TV. Menatang tambah lagi. Allah tentu tuan-tuan ayak mata keluar. Malam-malam Ramadan tak dengar masjid-masjid duk baca Quran. Ingat tak? Allah Ta'ala tarik baru tahu istimewanya Ramadan. Saya ayak mata keluar dah 3 kali tuan-tuan. Surau dalam kawasan sekolah pondok kami ni. Daripada saya mula beranak, saya dengar dunia ni dah tahu kata dunia. Sampai tahun 2020 itulah baru sunyi. Tak pernah sunyi. Dengan terawihnya orang mai tadarus sampai pukul 2 pagi. Lepas duk baca guna mai. 2 pagi Pak Long tadarus. Orang kampung duk mai baca Quran pakai mai. Baca ni sampai pukul 2 pagi. Tak tahu tahun tu sengap. Sengap. Tak lepas pun tak apa nak syok. Pasal dia kena bilang orang. Ingat. Nak masuk masjid terus nak pitikan nombor ekor. Batuk ambil nombor. Pelik sungguh tuan-tuan. Batuk. Bila ambil nombor. Masih ingat? Hang ingin tok lepas. Brum. Bila Pak Long ambil nombor. Nak ambil nombor. Semua pakai ambil nombor waktu tu. Sedih tuan-tuan tahun 2020. Duk mayang di rumah Pak Long. Cucu balik mai dia tak boleh balik pi. Pak Long mayang. Dahlah kita ni daripada mula hidup tahun 2020 tu imam lohok ngasak. Tahun tu dia Quran besar pakai laku tuan-tuan, pakai duk beli tu. Sampai JNT tak hantar. Beli online nak jadi imam tarawih. Baca. Cucu duk mangkak mai. Cucu duk mangkak mai time sujud tu dia mangkak masuk dalam kain. Ingat ya? Cucu baru umur 8 bulan dia mangkak masuk dalam kain. Tok duk belakang. Begitu tu cucu dia tak boleh dia mangkak. Tok Wan mangkit. Daripada sujud mangkit rakaat kedua mangkit. Cucu pun berdiri. Dalam kain. Berdiri apa benda cucu dia duk rasa ni. Dia duk kena. Dah benda dia duk beretuh dia. Tok Wan pula tak apa nak steady. Sat ke depan, sat ke belakang. Cucu masuk dalam kain. Benda tu pula duk tiba dia. Dia tanduk menatang tu 2 malam tu imam tarawih senak. Tak boleh bayang. Allah Ta'ala tarik ni'mat baru. Syukur tahun ni. Mereka gelak Mak Long. Dia seronok. Makna cerita betul Mak Long kan? Cerita betul. Ada satu tempat Mak Long tu main cerita. Dia tanya Ustaz. Mak Long nak tanya Ustaz. Pak Long dia tak mau tanya. Dia malu. Dia kata awak Mak Long. Masa PKP tu lah Ustaz. Mayang. Cucu ni dia jual satu. Standard lah Ustaz. Pak Long hang. Dia mayang terawih. Penda tak pakai. Kain pelekat pula. Kain pelekat India. Ingat? Kain pelekat India. Ingat? Kain kerah. Masa mula pakai dia labuh sampai buku lali. 3 kali basuh dia sentuh jadi skirt. Ingat? Spender tak pakai. Bila spender tak pakai, masa sujud orang dia duduk antara 2 sujud, dia sujud pula rakaat pertama sebelum bangkit tu. Kain tu masuk ke dalam mungkuk. Cucu tu pergi pegang sambil duduk sujud ni. Pegang dia tarik. Tok ni duk tengok. Tok ni dah cucu pergi pegang dia tarik. Tok ni boleh tok tengok tu. Cucu ni jolok masuk balik. Mana dia masuk? Dia tarik keluar elok lah. Lepas tu dia jolok balik. Pak Long tu dengan baca-baca. Iya. Lagu tu lah tuan-tuan.
Iya, dia tanya batal tak sembahyang Ustaz Dia kata nak jawab mungkin dia anggap Pak Long lah. Abang dia balik qada balik lah. Allah tahun tu dia teruk Pak Long tahun tu 2020 ni. Kita duk ingat tahun 2020 ni apa dia Tuan Mahathir tu kata no. Wawasan 2020 wawasan 20 rupanya kena duduk rumah satu negara. Satu negara pakai duduk dalam rumah jangan duduk pergi mana. Dia cemuih tu tak tahu nak apa. Ni Allah Ta'ala bagi balik tahun ni tak ada apa lah. Ni buat hidup jarak-jarak ni tak apa hari lepas ni rapat-rapat lah. Hak duk jarak-jarak ni lepas ni rapat-rapat lah. Kita nak tengok pula. Hak geng duk hingat dulu ni. Baguslah hingat tu rapat. Tapi nak tengok dia mai tak terawih. Dulu duk ingat tak boleh sembahyang Jumaat. Bila buat haram dia tak mai. Dia tak mai kata awak sembahyang Jumaat. Aku kan ingat dulu mungkin okey ha. Lah apa boleh pi kerana berniat semua dah pahala tu kat aku. Duk kira nak kedarah pahala subsidi tu Pak Long mai. Ni Ramadan nak masuk dah Pak Long. Maklum Ramadan nak masuk dah. Bagaimana perasaan kita nak bertemu dengan Ramadan ni tuan-tuan? Sebab tu Imam Ghazali kata ada 3 perasaan ketika Ramadan nak datang. Ada 3 golongan, ada 3 perasaan. Tuan-tuan cuba tengok kita duduk tak mana. Yang pertama, hak tak sah ni maklum Fariha, dia seronok Ramadan nak mai. Seronok ni pun ada 2-3 sebab. Tanya dia Pak Long, macam mana Ramadan nak mai tahun ni Pak Long? Alhamdulillah tak seronok tak tahu nak apa. Bersiapa Pak Long? Saya dapat 3 tapak bazar Ramadan. Tak guna. Seronok tu seronok tak guna. Dia kira nak berniaga Dia dapat 3 tapak bazar Ramadan. Tak guna. Seronok tak Pak Long? Allah tak seronok lah. Seronok Ramadan nak mai ni. Siapa Pak Long? Allah tahu. Kita duk sayau hak tu lah tiap-tiap tahun tak dapat. Tapi Alhamdulillah doa bagi dapat. Pak Long seronok lah Ustaz masuk Ramadan ni kita tak kalut pun. Kalut nak buat ibadat. Nak baca Quran lagi banyak. Nak semayang sunat. Pak Long duk teringat tu Ustaz. Alhamdulillah. Golongan kedua. Perasaan mereka kata Imam Ghazali. Dia tak ada apa? Main tak apa? Tak main tak apa. Hak jenis ni pun ada dekat Kulim. Dia minta rokok dia. Jenah Pak Long, kata jenah tahun ni Ramadan. Kata guna dia mai puasa. Tak mai hidup macam biasa. Serupa tak ada perasaan. Mai puasa. Tak mai kedarah. Ada tak jenis tu dalam kuliah ni? Ada. Ada belambak tuan-tuan. Hak nombor 3. Tak seronok Ramadan nak mai. Ada agak jenis tu. Oh dia kata mai pula dah dia kata. Macam mana pot baru dah? Ada aja itu. Lah kita duduk tak mana Pak Long? Tu yang Nabi kata lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Kalaulah umat-umat aku tahu apa yang Allah Ta'ala sediakan kepada mereka semua yang terkandung tersirat dengan pahala kebaikan balasan yang Allah Ta'ala sediakan kepada umat-umat aku kata Nabi dalam bulan Ramadan la tamannau an takuna sanata kulluha Ramadan. Nescaya mereka akan minta kepada Allah sepanjang tahun tu bagi ada Ramadan, 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 Ramadan. Lain pada bulan Ramadan tak payah duk ada. Kalau mereka tahu, masalahnya mereka tak tahu. Salahnya tak tahu, tak tahu. Tuan-tuan nak masuk Ramadan ni nak masuk dengan semangat kan nak masuk dengan ilmu? Saya nak tanya. Maklum. Masuk Ramadan tahun ni nak masuk dengan ilmu ataupun nak masuk dengan semangat? Banyak orang masuk Ramadan dengan semangat. Semangat tak tahu apa. Semangat. Tak tahu apa. Masuk dengan semangat atau nak masuk dengan ilmu? Berapa ramai tuan-tuan yang jenis ilmu tak ada buat ibadat ni? Berapa ramai? Puasa haram tak tinggal. Mayang haram tak buat. Ada jenis tu dalam kulim? Ada ke tak?
Kuat lagi. Ada ke tak? Ada. Semayang haram tak? Puasa tak tinggal. Tarawih tak nak tuang. Dia ada depan. 20. Bukan 8. 20. 5 waktu haram tak buat. Tanya dia hang ni kok mana yang tarawih tak nak tinggal. Puasa tak nak tinggal. Mayang 5 waktu tak nak buat. Ni tak padan tu hari-hari. Ini tahun sekali. Hak geng bayang 5 waktu elok ni, tarawih 8 ya. 8. Lah tuan-tuan nak buat 8 ke 20 buat jangan duk kelain. Boleh betul? Kalau masjid buat 20, geng 8 jangan duduk depan, duduk belakang. Tok imam pun mana geng 20 mai depan. Zat geng 8 kan duduk celapak, duduk belakang Zat. Elok, geng 20 duduk depan. Okey, masuk geng 8. Masuk mayang. Jangan duk kata apa. Dan satu lagi saya nak bak perangai geng 20 ni pun tak cantik. Habis 8 dia duk boleh tengok. Hak ni pun tak clear tuan. Perangai aku ni tak syok. Sampai geng 8 nak balik pun tak tenang. Tuan-tuan duk tengok apa biarlah depa kembali dengan tenang. Hak ni pun perangai ni tak apa. Orang kok dia kata not good lah. Tuan ni jangan duk buat. Jangan duk buat lah perangai tu. Habis tu imam walhamdulillahi rabbil alamin. Geng 8 tengok apa? Not good lah. Tak mau belum. Biar ambil mereka nak balik ke apa. Janji mereka semayang. Kita nak buat 20 buat. Nak buat 20 buat. Jangan duk kelain. Hak nak buat 8, buatlah. Jangan duk kata 20 ni bid'ah. Saya ni tak mau kita duk kelain dah. Buatlah tuan-tuan dia pergi elok. Buat. Yang tak cantik tu yang mana? 5 waktu tak semayang, tarawih tak tinggal. Ni dia mazhab mana pun tak tahu. Dia puasa tak tinggal, semayang tak buat. Mazhab mana tuan-tuan? Syiah pun tak teruk lagu tu. Syiah pun tak teruk lagu tu. Dia ikut mazhab mana pun kita tak tahu. Kata kat dia, hang ni puasa apa lah tak mayang. Dia kata aku puasa ke? Tak mayang pun. Hanya apa tu? Puasa pun tak, mayang pun tak. Dia buat mazhab dia sendiri. Macam mana mayang 5 waktu? Orang suruh semayang sehari semalam 5 waktu rukun Islam kata. Dia semayang sehari semalam 3 waktu. Kita kata hang ni kok mana orang mayang 5 waktu hang 3. Aku mayang tak 3, puak ni 1 pun tak. Ni cakap pandai ni tuan-tuan. Dia ingat agama ni kata pak dia kot. Cuba dia buat tabung Jumaat. Dia kata, hang. Dari dulu bela, dari bila tak menikah bela ni, anak hang nak menikah dah. Duk RM1 tu kan, hang Jumaat. Aku boh kat RM1, puak no RM1 pun tak boh. Ada tak jenis tu? Saya nak tanya tuan-tuan. Ada? Dia mau aku tu. Orang puasa sebulan, dia puasa seminggu. Seminggu lah nak raya tu dia puasa. Dan dia yang puasa betul apa? Aku kalau tak puasa, dia kata. Kalau tak puasa tu, raya tu macam dia kurang feeling. Sebab tu aku ambil kat ujung seminggu. Orang puasa sebulan, hang puasa seminggu. Puasa agak seminggu, puak ni seminggu benar. Puak jenis semang pandai lagu ni, tuan-tuan bayang nanti masuk syurga. Gaya-gaya langkah kaki nak masuk syurga, kaki kanan dia terlepas masuk. Kiri tak nak masuk, malaikat tutup pintu. Kaki dia dah masuk terkepit dulu tu. Badan apa tak nak masuk ke syurga, dia pun ketuk pintu kedegung. Oi, buka. Malaikat pun buka. Ambuh dia kata baru dan masuk kaki tutup dah. Malaikat kata masuk kat kaki, puak nu kaki pun tak masuk. Boleh tak? Kalau malaikat jawab gitu, tuan-tuan boleh terima? Kalau payah ni nak jawab dengan pok-pok ni, kita buh kalau malaikat jawab gitu, masuk kat kaki, puak nu kaki pun tak masuk. Tak, jangan buat semang pandai beragama ni, jangan buat semang pandai. Dengan agama bak hukum hakam ni, jangan buat semang pandai. Jangan buat semang pandai lagu tu tuan-tuan. Sebab tu nak masuk ni Nabi kata,
kena masuk Ramadan ni dengan ilmu. Ni kita nak masuk. Kalau kita duduk dalam golongan fariha bidukhuli Ramadan, yang seronok dengan kedatangan Ramadan. Maklum, kita ni kalau tetamu nak main ni tuan-tuan, persiapan kena buat. Tetamu istimewa. Tetamu istimewa nak main ni. Bukan tetamu biasa-biasa. Tetamu istimewa. Tuan-tuan bayang kalau tetamu istimewa nak main. Terkejut. Bunyi tak mana yang derah ni. Terkejut tuan-tuan. Jarang saya terkejut jam bunyi ni. Duk ceramah satu Malaysia dah ni. Saya boleh bagi anugerah jam paling derah ni. Tunggu. Lori air pun kalah lagi dengan dia. Bisa dengar lori air Gostan? Kalah lori air dengan jam ni. Maklum. Apa jegir-jegir? Maklum nak saya takut. Maklum nak jegir-jegir gitu. Kalau tetamu nak main rumah kita, tetamu istimewa nak main rumah kita ni, maklum. Macam mana perasaan kita? Tetamu ni special, dia istimewa nak main. Dia nak buat lagu mana tuan-tuan? Contohlah tuan-tuan ni, kalau ustaz-ustaz pergi, tuan-tuan tak barai, artis. Maklum minat apa? Maklum artis Siti Nurhaliza. Contoh. Maklum duk tengok TikTok, naik nama maklum dalam TikTok tu dia balas. Saya nak pergi rumah maklum. Allah. Macam mana maklum? Seminggu lagi nak main Lena tak tidur. Syoknya abang, Siti Nurhaliza nak main abang. Abang kena beli istimewa ni. Nak masuk ni abang. No, mana? Nak ayam kampung abang. Kita jamu dia ayam kampung. Lagi dia kata nak cari tanah ayam kampung. Tu abang tu rumah mak tu yang kampung banyak. Abang pergi lah curi 2 ekor. Dia ada beli, curi dia 2 ekor. Seminggu ni maklum. Terai tukar dah. Hak nu buat dah. Ni istimewa nak main. 3 hari lagi dia nak main. Duk. Oh, tak tahu nak abak lah. Macam tuan-tuan lah nak sambut menantu main. Nak kenuri di rumah. Jangan tuan-tuan buat persiapan. Hak tu Guru Haji Saleh kata tadi, Ramadan ni macam kenuri kahwin, maklum. Cetak kad. 3 bulan lagi nak kenuri. Kad buat dah. Tambah lah ni pula dia seraya nak kenuri kahwin. Elok nak kenuri lagi seminggu. Catering tu kena COVID. Seraya. Sebab tu saya nak bersalam nikah pun simple-simple dah. Ni sepadan dah nak buka pergi menikah belah ni dah senang. Gaya nak ni Allah. Gaya. COVID tuan-tuan lah. Lah ni mai 22,000, 23,000 COVID lah ni. Ayah saya baru seminggu 2 minggu lepas habis kuarantin COVID, dia pun kena. Saya kena bulan 12 tu lagi. Ada baru ni saya pergi ceramah di Bali. Lepas COVID baru ni, ada Pak Long tu. Saya tak ada cerita Pak Long tu, saya nak tergelak. Sembang pandai. Habis ceramah duk makan. Dia kata, Ustaz kena COVID lagi? Saya kata, Alhamdulillah tak kena lagi Pak Long. Tapi lah saya kena dah lah, saya kena bulan 12 hari tu ni. Masa saya pergi ceramah tu sebelum kena, tak kena lagi. Ustaz duk baca doa apa ni, nak jaga-jaga COVID ni? Itulah duk baca doa tu. Allah makshif anna al-bala. Allah makshif anna al-bala wal waba wal fahsya. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun. Tak, yang tu biasa lah, yang tu biasa saya tahu. Doa kuku amalan. Tak ada belum. Itulah. Saya duk tengok ramai dah ustaz-ustaz muda ni. Cakap yang pandai, amalan korang. Saya duk tengok orang ni kecil besar. Ni saya nak bagi ke ustaz satu ilmu ni. Ilmu nak kawal tak mau pergi kena COVID. Tok Imam duk makan. Lepas saya tengok Tok Imam duk kokok lagi. Tak apa nak elok lah. Saya kata malam apa Pak Long? Ni nak ustaz dengar elok. Sehari 3 kali ustaz baca. Apa dia Pak Long? Saya nak tulis. Tak payah tulis. Dia kata doa pendek lah. Apa dia Pak Long? Duduk elok-elok. Bismillahirrahmanirrahim. Lamha minkum. Apa dia Pak Long? Lamha minkum.
Muih, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. InsyaAllah Covid tak kena. Lam ha mim kum. Saya pun tak mau nak tegak, sengak. Tak ni saya bagi betul-betul ni. Tak apa, saya ambil betul-betul ya. Saya ijazahkan kepada ustaz amalan. Ijazahkan saya. Lam ha mim kum. Balik 3 hari, mereka telefon, hak lam ha minkum tu, kuarantin dah ustaz ni, dia kata, hari pertama. Hak lam ha minkum tu, 3 hari ya, kena terus Covid. Ni bulan Ramadan ni saya nak pergi pula, saya nak tengok tu. Macam mana Abang Long lam ha minkum? 3 hari ya, tak lama, 3 hari ya, kuarantin. Mengarut, ambil mana? Di Pendang tu apa tu, di Pendang. Dia bagi doa nak masuk hutan. Pak Long tu, dia kata ustaz tahu tak doa nak kunci mulut binatang. Saya duk ingatkan dia nak suruh saya cerita, saya kata saya tak tahu. Ustaz nak masuk, dia kata duduk depan hutan tu, ustaz nak baca Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabb. Niat nanti, ya Allah, kunci mulut-mulut binatang. Rabb. Ustaz masuk langkah kaki kanan pergi buat aja. Insya-Allah ustaz. Kalau rimau mai pun dia tak boleh buka mulut. Ustaz buat. Habis ustaz buat kerja apa, ustaz nak keluar, jangan keluar saja, buka balik mulut popok ni, tidak tak makan depa ustaz. Jangan dia buat lupa ke tu dia kata. Nak balik, buka balik mulut popok ni. Tidak tak makan. Saya kata nak buka pula macam mana? Dia kata langkah kaki kiri baca Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Buka tu keluar dia kata. Cari mampu duk baca doa tu tuan-tuan. Tak pernah kena petuk mengulang kena. Serupa dengan lam ha minkum ni. 3 hari kuarantin. Saya kena dah bulan 12 itu. Alhamdulillah dapat long kena. Dia kena pun hak main ni varian hak jenis tak kurang ajar. Dia main hak baik punya. Saya pun tak tahu tak mana. Dia kena Covid ni tak apa tuan-tuan. Kuarantin tu boleh gagah lagi. Tang kena beletiak tu tak tahan. Jalan ni tak apa nak kena beletiak nak kot. Dah banyak nak. Saya masa tu orang tak apa ramai lagi kena. Allah duduk dalam rumah. Kuarantin pula di rumah. Kena beletiak tu tak tahan. Kena beletiak. Saya tak pergi report apa-apa masa tu takut. Takut gang kasawan tu main angkat. Kan kita duduk tengok dalam tu. Duduk tengok Allah. Keluar rumah kan. Hak yang kena Covid tu. Van ambulan duk tunggu geng kasawan 3-4 orang duk tunggu kat luar. Keluar rumah tu duk tarik beg macam kena balik daripada Akademi Fantasia. Ingat lagi Akademi Fantasia lu Pak Long duk buat kenyih dia tak nak tengok. Dia petak satu beg duk tarik beg tu keluar dia sedih waktu tu. Saya kena tak abang duk kuarantin di rumah tu, kuarantin sendiri di rumah. Bini saya suruh duduk dalam satu bilik. Bini saya apa adik sikit dalam Menteri Kesihatan. Duduk dalam bilik tu. Dia duduk beletiak. Hak yang kena beletiak tu tak tahan. Bini saya pun serupa bini Pak Long. Jaga beletiak. Duduk dalam bilik. Nasi dia buh dalam polistrin tu. Tertutup pintu. Makan! Kita pun buka pintu. Jangan buka lalu lagi Covid keluar. Sambil duduk tarik nasi tu. Sambil duduk kena beletiak. Orang duduk kata dah. Jaga SOP. Tak balas apa lagi demam. Mari pertama demam. Tak kata apa. Duduk makan. Tapi Pak Long, waktu tu baru saya tahu nikmat kentut. Takut hilang deria rasa. Duk doa bagi kentut kerak. Angkat. Ada lagi. Alhamdulillah ada lagi. Duk saya tu ditidurkan. Dia main semak tu. Ditidurkan lepas tu jalan. Tak pernah apa lagi. Lagi makan lah. Sambil duduk kena. Hari ketiga kita sihat. Dia beletiak, kita beletiak balik. Sambil duduk buka pintu ayat tu. Orang duduk kata dah jaga SOP. Saya kata apa dia yang tak jaga lagi. Sanitizer tu gagah aku tak kumuk dengan telan dia. Dia kata kena tak mana. Dia duduk tanya saya. Kena tak mana. Dia pun dengan face mask dengan cermin tu. Kena tak mana. Dia kata nak tahu tak mana. Covid ni bukan serba babi. Duk nampak seekor orang tu. Kau nampak tu senang lah. Nampak duk tang tu kita tuang kau ni. Dia kata ni yang payah cakap dia kata. Aku duk taram 3 hari dah.
Boleh keluar babi terketua tu lega dah. Mana kita nak tahu? Mana kita nak tahu ni? Ni dia nak main pula COVID ni 22,000. Biar lah Pak Long. Buat persiapan nak nikah. Nuri kahwin. Yang nu kita bersiap, yang ni kita bersiap. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau kita nak nikah, kita buat persiapan hebat lagu tu Mak Long, Pak Long. Ni Ramadan nak mai. Apa yang Mak Long siap? Apa yang Pak Long siap? Bersiap telekong baru? Tak guna. Nak beli-belilah, tak ada masalah. Tapi takat tu ya kau buat persiapan. Alhamdulillah Ustaz Mak Long dah beli 3 telekong, 3 set. Awal Ramadan, tengah Ramadan, hujung Ramadan. Rahmah, maghfirah, itqu minan nar. Yang tu je kah? Pak Long buat persiapan yang tu je kah? Pak Long, senaraikan amalan-amalan. Ni saya nak ajak ni nak masuk Ramadan. Senaraikan amalan-amalan yang Rasulullah anjur kita perbanyakkan dalam bulan Ramadan. Senarai dulu ni kita nak buat ni persiapan. Apa dia? Amalan-amalan yang Rasulullah suruh buat banyak-banyak. Apa dia Pak Long? Antaranya Rasulullah suruh hidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapkan malam-malam Ramadan dengan ibadat. 3 bulan ni Pak Long, Rejab, Sya'ban, Ramadan. Allah Ta'ala muliakan mereka ni semua dengan malam. Jadi Ramadan malam jangan duk biar. Ni persiapan kita nak bertemu dengan akhir zaman ni Pak Long. Imam Ghazali kata, di antara amalan yang boleh protect kita dengan fitnah akhir zaman ni, antaranya malam tu kena hidupkan dengan ibadat. Rejab Allah Ta'ala muliakan dia dengan apa dia? Rejab Allah Ta'ala muliakan dia dengan apa dia? Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj buat berlaku pada waktu Badar. Pagi ke malam? Malam. Mulianya Rejab dengan malam juga. Isra' Mi'raj berlaku waktu malam? Malam. Sya'ban muliakan dia. Allah Ta'ala muliakan dia dengan apa dia? Nisfu Sya'ban. Malam ke pagi? Malam ke pagi? Malam. 2 kali malam. Ramadan. Allah Ta'ala muliakan dia dengan apa dia? Dengan apa dia? Isra' dan Mi'raj. Berlaku apa ni? Lailatul Qadar. Ramadan. Lailatul Qadar. Lailah malam. Sebab tu Pak Long, jaga malam-malam ni. Korang kalau tidur sikit bulan Ramadan ni, saya nak minta boleh ke tak? Sebab tak tahulah Ramadan tahun depan nak mai ke tak Pak Long oi. Hak tahun ni pun tak tahu nak boleh berjumpa ke tak, mau luruh ke tengah jalan ni, ya Salam. Tahun depan nak boleh jumpa dengan Ramadan ke tak? Tak tahu. Tu yang ustaz-ustaz duk mai, andaikan Ramadan ini Ramadan terakhir kita, andaikan Ramadan ini Ramadan terakhir kita, dia duk mai duk tazkirah malam-malam. Tuan-tuan duk dengar. Ustaz ni tak ada ayat lain dah. Dia kata kawan dia, andai Ramadan ni terakhir. Duk dengar tu titik tahun. Iyalah Pak Long dengar pasal Pak Long tak mati lagi. Tahun depan dengar lagi. Hak yang tahun lepas dengar tazkirah andai ni Ramadan terakhir kita. Tahun ni dia jumpa tak? Hak nak masuk ni pun tak tahu lagi dan ke tak ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia kita semua dan bertemu dengan Ramadan. Amin. Amin ya Rabbal. Yang ni pun tak tahu lagi. Lepas tu hiduplah Ramadan Pak Long. Kita dah duduk pada fasa akhir zaman dah Pak Long. Tuan-tuan tahu tak kita lah ni duduk dekat fasa akhir zaman? Tahu ke tak? Tahu ke tak? Mak Long. Oh Mak Long. Mak Long tahu tak kita duduk fasa akhir zaman ni Mak Long? Tahu ke tak? Tahu tak kata kiamat tak berapa lama lagi? Tahu. Tapi apa yang tuan-tuan buat? Yang banyak duk tanya kiamat bila? Gila kot tanya soalan tu. Ustaz, saya nak tanya Ustaz bila kiamat tu? Ustaz, gila ke hang? Hai ingat aku ni 74 belalang ke? Boleh duk muih pula ayak tengok.
Puteri Sultan Syahrul Nizam kena pelari dengan baginda Masai. Baru ni saya dengar ada satu ustaz. Dia boleh kata dalam ceramah dia, dia kata, tuan-tuan buatlah persiapan banyak-banyak ni bertemu dengan akhir zaman. Saya punya jangkaan kita tak lama dah tuan-tuan ni, 2024 kita kiamat. Subhanallah, saya dengar ceri mulu rumah. Tahun 2020 dulu ni, tuan-tuan ingat tak ada satu ustaz daripada Indonesia, dia kata 2020 kiamat. Ingat? Dia kata buat apa dah tahun tu? Rupa-rupa tak kiamat Covid. Ni mai pula. Ustaz ni daripada mana? Saya tak perasan. Nak Malaysia kot. 2024. Ish. Saya tak tahulah tuan-tuan. Yang saya tahu dua benda. Yang pertama ketika mana Jibril alaihi salam mai bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ni apa semua tanya ni? Antara soalan ditanya mata sa'ah. Bila berlaku kiamat? Dijawab ke tak tuan-tuan 2024? Tak dijawab. Seorang sahabat bertemu dengan Nabi. Dia tanya, ya Rasulullah, bila kiamat? Nabi tanya balik dekat dia. Hang duk tanya bila kiamat, aku nak tanya hang, apa persiapan hang telah buat? Tuan-tuan, soalan sebenar, jangan tanya ustaz agak-agak kiamat bila ustaz. Bukan soalan tu. Tuan-tuan kena tanya ustaz, apa lagi amalan yang kena buat ustaz? Takutlah ustaz, oi nak bertemu dengan kiamat ni, takut. Tuan-tuan duk tanya kiamat bila? Kiamat ni siapa mati ya? Tuan-tuan suka pun dia mai, tuan-tuan tak suka pun dia mai. Mati? Cuba tanya, bila nak mati kita ustaz? Boleh lagu tu? Soalan tu gila, bila nak tahu? Aku pun tak tahu aku mati bila. Nah, tapi duk rasa macam tanda-tanda tu tak ada lagi ustaz. Tanda apa dia? Ada saya dengar tu ustaz tu ceramah ustaz. Dia kata telinga jatuh. Saya ada tengok tak jatuh kita. Ada lagu tu tuan. Saya alhamdulillah muda lagi ustaz. Syarat mati bukan tua. Saya alhamdulillah sihat lagi ustaz. Syarat mati bukan sakit. Syarat hang mati tu apa dia? Hang hidup tu tanda hang mati. Tu syarat utama bila hang hidup, hang akan mati. Ada dia kata saya sihat tak sakit. Berlambak orang sihat tak sakit mati dulu pada hak sakit. Hak duk sakit tu tak mati. Hak sihat tu mati dulu. Pak dia kencing manis 40 tahun tak mati-mati. Dia kencing kawan baru 4 hari kena katok mati. Tuan. Hak kencing manis tak mati, kencing kawan mati dulu. Saya muda lagi ustaz. Minta maaf saya sebut ni Pak Long yang dah berumur ni. Pak Long ni saya tak risau ni. Bab-bab mati ni. Sebab Pak Long dah berumur, Mak Long dah berumur. Dia ada dah peringatan diri. Betul tak? Dia tak lalai dah. Hak saya bimbang hak muda-muda ni. Batu sepatutnya yang takut mati lebih kita hak muda. Bukan pakcik-pakcik tua ni. Dia dah berumur, janggut putih, kening putih. Dia sedang, aku ni tak boleh buat merepek dah. Steering mula duk kona dah, main ikut masjid. Dia nak bertemu dengan mati. Dia dah persiapan dah. Ni hak muda-muda ni. Kalik, piak lagu tu. Hak tua-tua ni saya tak bimbang. Minta maaf saya cakap. Saya tak bimbang. Kami kena bimbang zat tua. Dah bila tua tu dia sedang diri dah. Kita ajak keluar makan kedai janda pun dia tak mau pergi dah. Jom long kita pergi kedai janda. Aku tak boleh pergi dah. Aku tak mau pergi dah. Aku jangan ajak Quran dekat janda. Janda mana? Dan tanya lagi tu tuan. Dia tak mau pergi. Janda mana dia tanya? Steering tu dia tak kona dah. Ni hak muda-muda ni. Steering tak nak kona piak. Betul ke tak? Hak kena risau ni kita hak muda ni. Allah. Hak tua-tua nak risau apa? Lepas umur pun panjang, kebajikan pun banyak dah. Kita hak muda ni. Tak ada nak buat apa. Tak ada seronok yang lebih.
Sonok yang lebih, tuan-tuan. Kita duk tanya, boleh tanya, Ustaz rasa-rasa saya mati tahun bila? Ustaz? Boleh tanya soalan aku tu. Kalau tuan-tuan tak boleh tanya mati bila, tuan-tuan ada pergi tanya kiamat bila. Serupa tu lah. Mati, kiamat kecil. Hari kiamat, kiamat besar. Kalau kiamat kecil pun hang tak tahu bila, kiamat besar hang tahu kan kata bila? Mereka tanya kiamat. Lah ni yang kena tanya ni. Tuan-tuan lah ni kita duduk pada fasa akhir zaman ni maklum. Apa dia yang kita nak kena hadap ni? Yang kita kena pakai dekat diri kita. Dalam nak menghadapi, nak hadap fitnah akhir zaman. Dengar sini saya nak abang. Ada dua benda Imam Ghazali kata. Ramadan ni start buat belum? Imam Ghazali kata penyakit akhir zaman ni, saya terjemah mudahlah bahasa kita no. Tuan-tuan boleh? Biar korang 10 minit lagi kita berhenti. Boleh? Kan nak berhenti lah? 10 minit lagi boleh kan no? Boleh lah. Tak lama mana tuan-tuan. Tuan-tuan ingat ustaz ceramah tak letih? Tuan-tuan duk urut perut betih. Kita ni kebah terdengar. Bila letih kita. Tuan-tuan ingat saya duk onggah sorang-sorang ni tak letih tuan-tuan. Duk harap ke darah yang kosong ni ya. Penemat hidup. Tuan-tuan duduk urut perut betih pun kata letih. Saya cakap lagi letih. Tak 10 minit lagi. Orang kulim steady. Lihat. Jangan tarik muka ya. Walaupun tuan-tuan pakai face mask, saya tahu muka mana tarik, muka mana tak tarik. Banyak dah maklum ada tarik muka waktu saya ceramah. 3 hari lepas tu kena Omicron. Jaga maklum. Ada tarik muka. Saya terjemah cara mudah. Imam Ghazali kata. Ni cara kita sembang kok diang kulim ni lebih kurang. Imam Al-Ghazali kata. Penyakit akhir zaman ni boleh dirawat dengan 2. Apa dia Ustaz? Yang pertama kena rawat dia dengan ubat. Yang kedua, kena cegah dia dengan suplemen. Saya terjemah bahasa mudah. Sama dengan kita penyakit zahir ni lah tuan-tuan. Kita ada penyakit, penyakit ni dia kena rawat dengan ubat. Kalau tak ada penyakit, dia kena cegah dengan suplemen. Tahu suplemen? Kita duk makan pagi-pagi tu. Belilah Pak Long. Saya tiap-tiap pagi bini saya duk atuk atas meja makan tu 12 jenis suplemen. Sebelum Covid dulu 6 ya. Lah time Covid dia tambah lagi 6. Jenuh ke darah. Tak makan dia boleh tiak. Telan. Makanlah abang. Orang beli bukan minta duit kat abang pun sihat. Makan. Ubat-ubat macam marah punya hitam telan. MW, Kowe, apa W. Semua ke darah. Beli Pak Long. Ni dia beli baru pula, saca inci. Tu aduk viral lah. Makanlah Pak Long, sehari 2 biji, 17 kali ganda lebih baik daripada omega 3, lepas kata. Makan, doktor kata. Saca inci, 2 biji. Jangan duk rokah sampai 2 botol Ada Pak Long kot diang tu, dia tutup sehari 2 botol Duk kerja beli lah. Saya nak pergi beli kat farmasi, tengok dia beli 2 botol Pak Long banyak lah. Yang ni bagus lah. Kena makan banyak, dia duk tambah inci. Dia faham kod tu. Saya kata Pak Long, nama je saja inci. Bukan nak tambah inci. Oh, dia kata dak. Dak. Oh, saya duduk ke darah lama dah. Dia kata patut duduk tengok tak tambah-tambah. Dia kata. Nama yang saja inci. Ni pun penyakit juga Pak Long. Umur 70 lebih dia duduk kira nak tambah inci lagi. Umur 70 lebih ni bukan tambah inci Pak Long, kena tambah amalan. Kacau 70 lebih pun duk. 70, 80, 60 ni. Hak lain semua Allah Ta'ala korang dah Pak Long. Hak Allah Ta'ala duk lebihkan satu ya umur. Hak lain semua korang. Saya ada ceramah satu tempat, satu imam. Saya duk ngajak bulanan masjid tu. Dah mau bak masjid benar. Bela dia jadi tu imam. Itu saya pergi mengajak bulan lepas. Habis mayang tu, saya mayang tepi dia. Sunat.
Dia duk pegang paha dia. Saya kata, "Macam mana Tok Imam, sihat lagi ya?" "Burung terbang." Dia kata, "Terbang jatuh." Saya kata kat dia. Dia tak pergi mengurut dah. Dia gelak. Saya kata, "Awak tergelak?" Dia kata, "Baru ni saya pergi jumpa Tok Bomor seorang, Ustaz." Tok Bomor tu kata, "Tok Imam main buat apa?" Dia kata, "Nak main urut." Dia kata, "Ni urut bagi betul-betul. Burung tak terbang." Tok Bomor kata, "Ni nak main apa? Nak main urut." Tok Bomor kata, "Tok Imam pergi cari orang lain. Tok Imam, saya pun dekat 3 tahun dah tak terbang." Dia kata, "Saya pun orang duk urut." Saya kata kat Tok Imam, dia kata, "Tok Imam, tambah amalan lah. Duk kira nak pergi burung terbang lagi. Umur kat 60-70 ni. Caca inci belum makan. Yang tu untuk apa dia? Dia mencegah penyakit. Kalau dah kena penyakit, makan yang kedua, ubat. Tengok penyakit, beli ubat tu. Kalau kencing manis, makanlah ubat kencing manis. Duk pergi ke darah ubat cirit, tobat kencing manis tak lega. Dia kata, "Tak, saya kira ubat saya telan, tengok-tengok ubat cirit." "Hang cirit tak?" "Tak, saya kencing manis, Ustaz." "Hang makan ubat cirit apa?" Sama lah dengan kita ni Pak Long. Ibadat ni Imam Ghazali kata, dua tu lah. Dia ada berbentuk ubat, dia ada berbentuk suplemen. Oh, baru tahu Ustaz malam ni. Tu orang suruh main mengaji. Yang orang nak buat kuliah ni kih lagu tu lah. Jangan duk hingar. Ni semua tak kena komplain. Masjid tak buat kuliah, dia komplain. Buat kerak pun dia komplain. Kacau. Tak jenis mulut banyak ni. Tak buat kuliah. Dia duk. Syarat kau ni dah hentang. Kuliah tak buat, duit buat apa? Duit dia buat apa? Geng masjid buat kuliah haram, dia tak main. Dia komplain lah. Kuliah apa tiap malam? Tak kena. Hak ni yang kata manusia ni tuan-tuan ni kena sabar lah. Saya ni duk ceramah, mau duk dengar cakap orang kata tak ceramah dah tuan-tuan ni. Derah tak kena, telur tak kena. Ceramah tak kena, tak ceramah pun tak kena. Lah hang pandai main bercakap. Ni jadi Tok Imam, tak kena saja. Tak percaya tengok tarawih ni. Tok Imam baca laju, geng penat marah. Tok Imam baca, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lepas penat. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Cepat. Habis mayang, dia duduk rabah pukin. Dia ambil geng. Senerai ni geng penat. Sengak Ustaz. Okey. Jangan laju dengan Tok Imam, penat kami. Tok Imam kata insya-Allah. Masuk rakaat kedua, Tok Imam tak laju. Panjang Tok Imam pun tak mau laju. Satu rakaat Yasin cerah. Geng penat ni steady. Geng kecil manis pula dah. Lepas perut betih cekang. Habis duk perut betih. Dengan panjang kan. Tak kena. Tu yang kata orang. Tok Bilal. Bang pendek pun tak kena. Bang panjang pun tak kena. Dia bang pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia berkata, gaji 850 bukan bang tak tu. Ikhlas lah sikit. Tok Bilal tu kecil hati. Dia bang syak. Dia kata tu. Orang bayar 850, masjid pula tambah 150. Bang lah bagi elok sikit. Tak apa, esok aku bang panjang. Subuh esok dia tutuh bang daripada 6.5, habis 8 suku. Nak suruh panjang kan? Agak-agak kena komplain ke tak? Kena komplain ke tak? Cerah lepas komplain. Tok Bilal gila. Itu nak abang kat tuan-tuan ragam-ragam masyarakat. Saya ni ceramah tuan-tuan, apa orang tak kata? Buat tak peduli, buat telinga koli. Dulu awal-awal ceramah duk terasa agak lah orang kata apa pandai ingat mai ceramah aku nak dengar pula. Derah. Tak ingat kami pekak ah. Cara aku duk ceramah derah ni pun hangpa tak faham, tambah slow. Saya nak buat lagu mana memang jenis derah. Saya ceramah ada satu masjid, nak ngajak di belah Pulau Pinang. Mengurusi masjid tu kata ustaz tu peminat setia ustaz Pak Long tu. Saya kata awak, Ustaz,
Dia tu kuliah orang lain dia tak main. Kuliah ustaz dia main. Saya pun pergi salam dengan dia satu hari. Dia kata, Pak Long, Pak baik. Mengurusi kata, Pak Long ni peminat setia saya. Dia tengok saya satu macam. Awak? Tak dengar kata kuliah orang lain Pak Long tak nak main. Kuliah saya Pak Long main. Betul. Sedap kan kuliah saya Pak Long? Dia kata sedap apa? Hang cakap yang aku dengar. Ustaz Lim cakap aku tak dengar lah kata. Mojok ada juga saya tuan-tuan pergi mengajak majlis tu. Tidak tak mengaji Pak Long tu. Tu saya kata mau dengar cakap orang Pak Long mampu. Tuan-tuan pun jangan nak komplain sikit-sikit tak apa, jangan sikit-sikit komplain. Saya ulang balik. Komplain sikit-sikit tak apa, jangan sikit-sikit komplain. Komplain sikit-sikit biasalah, mana ada perfect. Kita komplain untuk kebaikan, bukan kita komplain untuk melemahkan. Sikit-sikit komplain ni dia untuk melemahkan semangat orang. Kalau komplain sikit-sikit untuk menambah baikkan, apa yang orang buat? Sabar lah tuan-tuan ni. Nak jadi apa sabar? Jangan. Pak Long, saya ulang balik. Ibadat kita ni pun ada jenis ubat, ada jenis suplemen. Ubat tu apa dia? Ibadat wajib. Sebab tu nak hadap fitnah akhir zaman ni, ibadat wajib janganlah tinggal Pak Long. Saya merayulah kat Pak Long. Pak Long, Mak Long ni semua tak ada masalah dah. Hak duduk di rumah ni kadang-kadang masalah. Puasa tak tinggal sembahyang haram dak. Suruh jagalah Mak Long oi. Suruh jagalah Pak Long oi. Ataupun jenis puasa tak penuh, sudahlah. Saya tahu ada jenis-jenis kita ni, hak sama dalam masjid ni ataupun duk dengar live ni. Hak jenis bayar cakap lagi marah pula. Hak jenis tak apa nak cukup hun. Ibadat dia tak apa nak cukup hun. Tak ada ibadat tak cukup hun. Tak cukup yang tu, tak cukup orang suruh puasa sebulan, dia puasa setengah bulan. Mulalah ni Pak Long, kita duduk di garisan penamat ni, tambahlah bagi elok. Yang kedua, ibadat yang berbentuk suplemen tu adalah ibadat sunat. Suplemen tu adalah ibadat sunat. Yang saya katakan tadi, nak bertemu dengan Ramadan ni, senarai tak apa ibadat yang kita nak kena banyak buat dalam bulan Ramadan. Ni yang kata persiapan. Mak Long, Pak Long, saya nak habaq 5 benda ni, saya nak berhenti. Tu lepas kata dah makan, saya nak pergi makan. Lepas makan, saya nak balik pukul 11. Saya ada meeting pula dekat dengan Sungai Petani. Saya nak habaq 5 benda ni ya. Habis 5 benda ni kita balik. Ramadan ni tolong buat. Boleh tak? Boleh tak tuan-tuan? Saya main ni sebab betul-betul saya habaq lah tuan-tuan ni. Saya main ni sebab saya kesian. Saya sayang tuan-tuan. Saya main. Main ni bukan kerana nak ceramah sangat. Saya sayang tuan-tuan. 5 benda ni kalau tuan-tuan boleh buat, saya syukur banyak-banyak dah. Tak main dah lepas ni pun tak apa dah. Ramadan ni jaga 5 benda ni. Yang pertama, Mak Long, Pak Long, Ramadan ni tolong jaga apa dia? Tolong jaga qiyamul lail. Saya nak baca. Ambil fadilat ibadat malam. Ustaz, ya, saya yang tu saya masalah Ustaz. Masalah apa Pak Long? Saya ni Ustaz, jenis mayang malam ni yang problem sebenarnya saya. Jaga-jaga subuh. Jaga-jaga subuh. Kadang-kadang duha baru jaga. Ada orang begitu tuan-tuan. Kita kata Pak Long, tak boleh jaga tu kena lena awal. Betul Ustaz, saya minggu lepas saya buat dah lena awal. Saya duk ingat nak mengkit mayang tengah malam. Saya lena awal Ustaz. Tolong lena pukul berapa? 6.45 petang saya lena dah. Maghrib dengan Syah tak mayang lah. Saya nak jaga malam. Betul Pak Long jaga pukul berapa? 8 suku. Duha baru jaga. Natang boleh kata. Tak ada ikhtiar ke Pak Long? Ikhtiar apa Ustaz? Saya beli jam 1 kontena. Bukan sekotak 1 kontena atuk kat tepi katil tu. Bila jam tu bunyi, pukul 5.45, mangkit tutup satu-satu. Tutup lena balik. Jenis payah ni tuan-tuan. Ataupun saya ni Ustaz kalau
30 malam tu saya takut ada juga yang tak jaga. Okey, saya nak tanya, saya nak abang kat tuan-tuan lah. Ulama ajak kita lagu mana? Macam kulim pukul berapa masuk subuh? 6 berapa? 6.30, 6.28. 6.14. 6.12. 6.12. Tuan-tuan celik mata 6.10. Ada 2 minit lagi. Rasa-rasa dan tak 2 minit pergi ambil yang semayang. Main nak semayang dan ke tak? Dan ke tak, Pak Long? Dan tak? Tak dan, tak. Saya tak dan, tak tahu nak tui mangkit tu pun makan masa. Dia cekang kot tu, dia kebah kot ni. Nak tui mangkit tu. Pak Long mangkit tu Pak Long. Tengok 6.10. Allah. Tak duduk Allah apa Pak Long? Allah tak dan, tak betul. Amboi nak buat guna ya Allah, tak dan qiyam mulai lah. Urut tu, duk urut buat apa? Ulama ajak kita jaga-jaga 2 minit ke seminit lagi, terus angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Dapat pahala qiyamul lail. Oh. Yes. Sebab apa dia? Doa tu ibadat tak? Doa tu ibadat ke tak? Ha? Ad-du'a mukhul ibadah. Hak tu kalau emergency case, jangan duk tutuh buat hak tu sampai tiap malam. Cermat lagi. Clear. Rabbana atina fid dunya hasanah. Haram datang apa dia tak buat dah. Cermat lagi tuan-tuan. Saya segan nak cerita hak tu kadang-kadang. Hak tu emergency case Pak Long. Semayang tu kena buat ni saya cerita kalau tergelincir. Besar kita ni Pak Long Dulu muda-muda lu subuh dakwah home. Depa panggil subuh dakwah home. Tahu subuh dakwah home? Buka pintu tu imam dakwah home fiha subhanakallah. Tu nama dia subuh dakwah home. Tak pernah mengkit awal. Lah dia gaya nak mengkit. Tiba-tiba 10 Allahu akbar 2 minit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Clear. Korang kita mengkit, ya Allah, aku tak ada nak buat apa dah ni ya Allah oi. Ikhtiar dah, mengkit. Biarlah ibadat walaupun sekadar doa. Cuma jangan duk buat kerja tu setiap hari. Siapa dia ambil kesempatan nak tu untuk memudahkan, saya sumpah kena Omikron. Saya cerita tu saat-saat getir. Hak ni kadang-kadang segan nak cerita ni. Pak Long, start daripada tahun ni Mak Long, qiyamul lail jangan tinggal Mak Long nak. Qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kedua. Apa dia Ustaz? Yang kedua. Pak Long, yang kedua jangan duk tinggal puasa ni Mak Long, Al-Quran. Jangan tinggal. Boleh tak kita tanam azam dan niat? Paling kurang semuka kita baca. Nak baca sehari sejuih itu bukan kita lah Pak Long. Bukan saya lah Pak Long mungkin baca lah. Saya abang tu sehari sejuih tak ada. Saya pun bukannya rajin buat ibadat. Ada orang dia boleh baca sehari sejuih. Alhamdulillah. Kita lah nak baca sehari semuka. Baca sehari semuka pun jadilah Mak Long. Tanam azam dan disiplin. Sehari semuka. Bermula daripada malam ni. Bukan lama 7 minit ya. Saya duk buat 7 minit ya tuan-tuan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tun. 7 minit ya Mak Long. Tak jenis tu lah. Kalau kokak, jangan baca semuka, baca 2 baris sudah. Duk kokak baca semuka, orang baca 7 minit, dia baca 7 hari. Wal bini duk baca kat meja makan tu. Sebelum lohak wal laki duk sebelah tamung wal padang pasiru hak tu kot dia kata.
Nak sebut walamma tu pun lama. Walamma. Ustazah tu kata lama dah makcik sangkut tahun ni. Duk main tadarus tu, orang ni meluat. Dia masuk. Bukan kes boleh baca Quran. Kes dengar dia kata, kes melekat selai duit 50. Baca kena tegur. Dah lah orang tegur tu sebab marah pula. Orang tegur dia marah. Dia kata ni aku meluat baca dengan hampa. Hampa baca aku tak tegur pun tak salah. Main time aku baca hampa tegur pula. Aku tak kacau pun. Tak kacau dah orang betul ke semua. Baca ayat bini dia tadarus tu bagi. Ikut dan dia baca. Wa minat tijarati lama. Ustazah tu kata orang tak mau roti lama, maklum yang nak roti baru. Pagi gen tadarus muslimat. Malam lepas tarawih laki dia pula. Wa idza jaa apa ku lama. Ni pun kata hak lak bini roti lama. Hak laki paku lama. Punya lama ada dua orang ni tak baca Quran. Maklum baca maklum. Baca maklum nak? Oh maklum baca. Dua. Yang ketiga. Ringkas-ringkas. Kena banyak buat pada bulan Ramadan ni ustaz. Yang ketiga Pak Long. Kena yang pertama tadi saya kata apa dia? Duk gelak-gelak ke apa pun tak boleh. Qiyamul Lail. Nombor dua, Al-Quran kena baca. Clear lah tu. Nak tulis dah buku tak ramai. Pergi tengok muka tuan-tuan jenis kuat mengapai ni. Hak maklum bawa buku boleh tulis kat Pak Long. Betul-betul 2 biji peluru satu pistol ni. Awak keluar kat ni. Apa pun tak bawa. Bunyi nak pergi perang. Kan? 2 biji peluru satu pistol. Balik lagi bini tanya apa tadi cerita. Abang, ustaz cerita apa ustaz? Banyak benda. Demi duk buka dong rokok banyak benda. Dak dia cerita apa bang? Suara pun terah elok lah orang muda. Dia lah apa dia bang? Jelas elok dia nak cerita tak jelas elok. Jelas elok dia cerita tu jelas elok. Suara derah terang jelas elok. Bini dia kata cuba abang cerita. Dia kata apa tak? Banyak benda cerita. Iyalah saya tahu lah banyak benda terang elok jelas apa dia? Aku pun tak tahu aku kerja gelak tak. Jahanam. Dengar saya nak bak 5 benda. Ni maklum tak? Maklum tulis. Pak Long tak main kan? Period. Maklum main. Tulis. Nombor 3 Pak Long. Sediakan makanan untuk orang berbuka. Yang ni saya nak bak. Masjid kita buat. Tuan-tuan ambil bahagian. Masjid buat tak? Cukup dah. 30 hari cukup dah. Cukup dah. Tak ada masuk dah. Sehari berapa ratus? Bajet 400, 500. Lebih korang. Ush, banyak tak 400, 500 darah apa tu. Sebab tuan ingat kita duduk puasa tahun 76 lah. 500, 400 banyak lah kalau tuan-tuan nak buat seorang. Kalau tuan-tuan share adik-beradik, banyak. Buat saya nak buat Pak Long. Tuan-tuan tahu kan kita menyediakan makanan untuk orang berbuka. Bila orang makan, pahala macam seolah-olah pahala puasa tu Allah tak nak bagi kat kita. Tahu. Bila nak beramai. Buatlah satu malam untuk family kita. Kita, bini kita, anak-anak. Malam kedua untuk arwah mak dan bapak kita. Ambil peluang. Pak Long, bayangkan kalau Pak Long bagi duit. Takdirlah bagi malam ni. Ustaz, Tuan Imam, ni. 200 untuk majlis buka puasa. InsyaAllah Pak Long. Takdirlah. Na'udzubillahi min zalik. Tiba-tiba tak ada masuk Ramadan kita meninggal. Bayangkan kita duduk dalam kubur. Duit tu mereka guna untuk orang berbuka puasa. Duduk dalam kubur. Terima tak? Terima ke tak? Buat tak mau buat? Masjid buat. Yang tu kita buat 2 hari. Ya jenis hari-hari tu. Maklum masak bagi lebih. Sedekah. Larat tak nak masak. Lah beli apa-apa bagi. Maklum buat cucuk. Kodok. Lebihkanlah. Goreng-goreng dekah. Tapi nak bagi maklum bagi hak elok.
Ni hak dia tahu lah tu terlupa nak pergi angkat duk dengar cerita Tang Mo. Tengok hangit Allah. Angkat tok sebelah. Nak tahu lah tu. Nak dia kata tu awak hitam je muka hang. Telajak abang pergi tahu. Jangan tahu. Rogi, maziak. Kawan setan. Dia nampak macam mana abang? Dekah. Dalam tempat weh. Duduk rumah taman. Tenang. Bagi kot tepi pagar. Nah, Kak Leha buat majlis buka puasa. Allah, terima kasihlah. Doa Kak Leha tu pun. Ya Allah, turunkanlah rahmat kat Kak Bedah ni, Ya Allah. Murahlah rezeki dia, Ya Allah. Tak tengok lagi tu. Jadi kalau dia penduduk syurga, Ya Allah. Kak Bedah tu pun nak amin bersama salah. Buka ni. Tengok Leha ni masuk buka. Ya Allah, celaka semualah Bedah ni, Ya Allah. Gamak dia bagi kat aku hak ni. Leha ni nak tahu takut Kak Bedah tengok. Dia pun dekah kat Cik Asnah sebelah. Sepetang tu cok kodok tu berjalan setaman, tuan-tuan. Jalan. 5 minit lagi nak buka puasa, cok kodok tu balik ke rumah Tuan Nasir Kak Bedah. Nak buat kerja lok-lak lagu tu maklum. Nak bagi-bagi hak elok. Yang keempat. Dia gelak-gelak kak. Ulang balik. Yang pertama, qiyamul lail. Yang kedua, baca Al-Quran. Hak nombor 3, sediakan makanan untuk orang. Yang keempat. Apa dia ustaz yang keempat? Pak Long, yang keempat, terawih jangan duk tinggal. Tak 28. Saya tak apa gemak tuan-tuan duk kelit. Buat. Tiap-tiap malam, mai. Tiap-tiap malam, mai. Tolonglah tuan-tuan, letih memang siapa yang tak letih memang tarawih. Nampak mai? Ustaz letih. Memang jenis kita ni penyegan. Memang jenis kita ni balok. Sebab tu saya nak abang, tuan-tuan jangan duk tikal lah. Bila masjid buat tazkirah. Tak tahu ada masjid ni buat ke tak, ada masjid buat. Saya nak abang, tuan-tuan jangan duk tikal lah. Apa ni? Tazkirah tiap malam. Tuan-tuan bayangkan kita nak dapat pahala buta ni lagu mana? Tu tazkirah tu. Ni tuan-tuan duduk ni rasa-rasa duduk ni dapat pahala kan dapat dosa? Duduk saja ni. Bukan buat apa pun. Dapat pahala kan dapat dosa? Jawab bang. Tuan-tuan nak semayang 20, tak larat. Tu yang celah-celah tu imam buat. Apa Tok Bilal duk selawat. Tambah pahala. Nak buat 20, tak larat. AJK Majid buat tazkirah. Nak buat apa ni sebenarnya tuan-tuan? Nak kita ni duduk dalam majlis ilmu, dapat pahala. Fikir. Nak semayang 20, tak larat. Ustaz, 20 ke 30 minit tazkirah. Setengah jam. Tak boleh tuan-tuan duduk sana dengar apa. Pahala. Tuan-tuan faham saya nak abang? Yang tuan-tuan berkira sangat ni bersama. Kami tak larat. Kalau duduk main masjid ni ada tazkirah, tuan-tuan tak suka, tuan-tuan pergi cari surau yang buat 20. Jangan duduk marah. Sebab, okeylah kita kata hak semayang tarawih 200 orang. Hak larat buat 20 ni paling ramai 20 orang. Hak lain tak larat. Allah 20. Aduh, ya Allah, Assalamualaikum. 18 hari. Okeylah Allah. 16 hari. Dia rasa lama tak? Bilang-bilang dekat 18, lupa. Berapa hari tak? Nak tanya orang sebelah, tanya berapa hari? 12 hari. 12 hari. Berapa hari? Dia kata, hang ni tanya kerak. Bilang diri lah, dia kata. Larat dah buat 20, tak larat. Tuan-tuan duduk dengar tazkirah. Pahala dapat. Pahala tu dapat, tuan-tuan. Berbaloi tak? Saya nak tanya tuan-tuan, duduk dengar ya. Ni Pak Long, terawih buat. Tak larat 20, buat 8. Nombor 5, saya nak abang bulan Ramadan ni kena banyak buat apa dia? Spend duit, kena banyak sedekah. Afdalus sadaqah, sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah pada bulan Ramadan. Sahabat 5 ni pada Pak Long tulis.
5 ni, pelekat ataupun tak ni, aku nak pederah untuk bulan Ramadan ni. Aku nak buat 5 benda ni. Aku tak mau duk banyak-banyak benda dah. 5 benda ni aku nak buat dalam bulan Ramadan ni. Melipat kali ganda. Boleh ke tak? Boleh ke tak? InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, saya rasa takat tu dululah saya nak cakap. Nak cakap banyak lagi. Pasal Ramadan ni banyak lagi tuan-tuan nak cakap. Cuma saya nak minta kepada tuan-tuan, buatlah persiapan meraihkan Ramadan. Jangan tuan-tuan duk halau Ramadan cepat sangat lah. Ramadan haram tak damai lagi. Lagu raya dengar dah. Ni duk halau bagi dia balik cepat. 15 Ramadan, dengar lagu raya dah. 10 Ramadan terakhir orang duk legan Lailatul Qadar, dia duk legan lagu dengar lagu raya. Raya ni tuan-tuan mai, kok mana pun dia mai. Jangan duk risau. Tuan-tuan seronok pun dia mai, tuan-tuan tak seronok pun dia mai. Yang kena cari dalam bulan Ramadan ni apa dia? Lailatul. Jangan duk tanya tanda. Dia bila Lailatul Qadar ni pokok tu dia macam sujud ustaz kan. Hak kena sujud bukan pokok hang. Anduk kalut pokok sujud apa Lailatul Qadar. Hang tu kena sujud. Nak tahu macam mana ustaz? Maklum nak dapat Lailatul Qadar ni saya nak pergi petua kat Maklum. Yang ni tuan-tuan tanam lah. Petua nak dapat Lailatul Qadar. Apa dia? Start daripada malam pertama sampai malam terakhir. Buat ibadat jangan kurang. InsyaAllah dapat Lailatul Qadar. Maklum dah? Ni elok 15 hari tu dia mula duduk salam dah belakang tirai. 15 malam terawih. Jom lah Kak Leha malam esok tak main dah lah. Awak siapa Kak Bedah? Buah hulu tak bakar lagi. Tu dah lepas dua tadi lah bagi cucuk. Cucuk godok hangit lah. Hadap salam ni, hak yang rajin duk buat ni Kak Bedah. Cucuk godok tu pun dia buat ni, dia nak buat buah hulu pula. Nah Kak Leha nak tak main dah. Nak buat buah hulu pula. Kak Leha kata dengan duk bagi buah hulu hangit dah nah. Janji dia kata. Nak bagi hak elok. Duk salam lah. Ni dia orang duk cari Lailatul Qadar, dia duk main telur. Tak mahu dah maklum. Telur ayam tu bagi orang main lah. Maklum main telur lain lah pula ni. Duk kira apa ni. Cari Lailatul Qadar tu bagi banyak-banyak. Boleh tuan-tuan lah? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati, memberkati serta memberikan kekuatan untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak masjid atas jemputan untuk saya hadir ke sini. Dan terima kasih kepada tuan-tuan yang ramai-ramai mai malam ni. Mudah-mudahan kehadiran tuan-tuan dinilai sebagai ibadah oleh Allah. Amin. Kehadiran tuan-tuan mendapat rahmat daripada Allah. Amin. Kehadiran kita semua malam ni mendapat barakah daripada Allah. Amin. Dan kehadiran kita mendapat pengampunan daripada dosa-dosanya. Amin. Ya Rabban. Sebelum saya nak tutup, habis semayang fardu Isya nanti tuan-tuan semayang, saya dah jamak dah. Tuan-tuan ada jamak pula. Saya dah jamak bukan jamak. Sebut betul-betul. Ada saya pergi ceramah dekat satu masjid tuan-tuan. Yang jaga tu dia telefon saya. Ustaz dah underwear. Saya kata bang underwear itu spender. On the way dalam perjalanan. Betul lah tu dah underwear dah. Dia payah tukar. Dia kata underwear dah. Elok. Satgi sampai tu mayang siap-siap dah. Jimak apa semua habis. Lepas ceramah pergi makan. Saya kata jimak di rumah, di masjid ni jamak. Hang yang duk tok kuliah cakap pun tak betul. Saya dah jamak dah, tuan-tuan duk jamak pula. Nah, saya dah jamak dah. Habis tu maklum tengoklah dekat luar sana, dekat pintu-pintu keluar sana tu. Ada tabung daripada Yayasan Ar-Riyadah. Malam ni saya tak mau, saya nak minta tolong tuan-tuan satu benda ya. Nak minta tolong. Yayasan Ar-Riyadah saya sebagai CEO dia, ketua pegawai eksekutif. Di bawah yayasan ni tuan-tuan, selepas PKP apa ni kami ada 4 buah ma'had tahfiz yang kita nak fokus dalam bulan Ramadan ni. Saya pi duk jalan baru ni tengok ada yang ma'had tahfiz yang kewangan dia agak tenat. Ada saya pi satu ma'had tahfiz tu, depa cerita dan saya pi lepas tu, pergi bagi bantuan kecemasan. Bahan-bahan mentah ni terputih. Budak-budak yang mengaji situ ni anak-anak yatim, depa tak mau ambil duit. Lepas PKP tu lepas ada masalah kewangan apa semua, baru ni saya dapat laporan daripada sahabat saya dan saya pi bahan mentah terputih. Bila terputih saya pun pergi bagi, lepas kata gaji-gaji pun kami catu. Dan ada satu ma'had tahfiz lagi tuan-tuan, yang kita pi tu,
pengetua dia baru meninggal. Pengasas tu. Bila dia meninggal, dia duit dalam akaun ada lebih kurang RM8,600. Lah ni anak dia kecil-kecil, bini dia duk jaga. Jadi kita yayasan tolong support benar ni. Yayasan tolong support. Dan kita berjanji 4 buah ma'ataf ini sepanjang Ramadan ni hampa jangan duk fikir apa bab-bab makan. Yayasan akan minta orang masak hantar every day, setiap hari makanan untuk berbuka puasa. Jadi kalau tuan-tuan sama-sama nak ambil peluang malam ni pergi jolok duit bulan tabung tu Jolok duit bulan tabung tu. Tuan-tuan, bubuh duit dalam tabung. Yang kedua dalam tabung tu juga tuan-tuan boleh menyumbang untuk kita nak sediakan 800 bekalan food bank kepada 800 keluarga asnaf yang kita dah kenal pasti sepanjang Ramadan ni kita nak bagi. Kos keseluruhan semua dua-dua ni tuan-tuan lebih kurang dalam 56,000. Malam ni mau tuan-tuan bagi seorang 1,000 selesai. Saya doa lusa terus Ramadan kita boleh guna duit tu terus. Pakat-pakat bubuh lah. Tuan-tuan nak niat untuk mak, ayah apa semua niat lah. Benda ni kita nak guna pada bulan Ramadan yang akan datang. Yang kedua, tuan-tuan tengok dekat kereta saya sana ada produk yang saya bawa macam biasa lah, Top Coco. Minuman coklat yang dicampur koko, kurma, madu, badam dan bali. Dan serbuk dia diterapi oleh ulama. Harga sekilo RM20, setengah kilo RM10, yang secet RM20. Pak Long nak bulan Ramadan ni saya suggest jadikan dia ni sebagai pengambilan waktu sahur. Saya ni tuan-tuan duk amal yang tu setiap kali Ramadan dan lah ni. Tambah lah ni pula saya duk amal, saya duk suruh turun berat badan ni, saya duk amal yang tu lah. Subuh saya akan minum. Kalau Ramadan sahur saya akan minum. InsyaAllah Pak Long. Dia tak berapa nak teruk ngat lapak. Dia sikit-sikit tu ada lah. Muhung lah kalau minum baik tak lapak langsung. Lapak tu ada juga. Ni anak-anak yang baru nak mula start puasa, saya suggest amalkan kepada mereka. Tak letih, dia membekalkan tenaga, tak lapak insya-Allah. Amalkanlah di luar sana insya-Allah tuan-tuan. Satu pesanan daripada saya. Barang siapa yang tidak menderma dan membeli produk saya, maka pendeklah umurnya. Wallahu alam. Saya mohon maaf banyak-banyak. Yang baik itu melawak lagi marah pula. Tuan-tuan pun janganlah pembarih sangat. Dia doa teruk gitu dia. Janganlah pembarih sangat melawak. Mau tak boleh melawak pergi duduk atas bukit seorang-seorang. Benar. Ada agak jenis ni tak boleh melawak langsung. Jadi cukup dekat tu Pak Long lah. Terima kasih banyak-banyak seronok duduk dengan tuan-tuan ni. Saya duduk tengok Pak Long ni ada agak keluar morah kencing masuk balik. Nak ingat ni pasal sejuk. Nu Mak Long tu tak makit langsung. Allah hebat. Mak Long tak rasa nak kencing ke? Tak. Oh. Kau gelap-gelap pakai balas tang tu ke apa ke? Jaga duduk bawah kot tirih lagi ni. Satu kerja pula Tok Siak duk kena BQ misuk ni. Memang muslimat duduk atas lah. Memang kalau hari biasa pun duduk atas lah. Kira perut betih apa cekang elok lagi nak maklum noh. Duk tu memang kek tu alhamdulillah. Doa mudah-mudahan Allah Taala bagi kesihatan yang baiklah untuk kita beribadat dalam bulan Ramadan ni. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak-banyak. Saya mohon maaf kalau ada salah dan silap. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa akrimna fihi. Allahumma kshif 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' ma la yakshifu ahadun ghairuk. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal juzam ومن سيء الأسقام. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير.